Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat menyambung siri pengajian kitab Al-Adab Al-Mufrad dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan alhamdulillah saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang menyokong Tirmizi Center. Alhamdulillah, apa yang boleh saya katakan ialah semoga Allah membalas segalanya kepada tuan-tuan dan puan muslim-muslimat. Dan daripada pihak kami, maksudnya kita akan terus menyampaikan apa yang mampu, menyediakan pengajian bukan hanya daripada tenaga pengajar Tirmizi Center, tapi kepada ustaz-ustaz yang kita akan jemput dan syekh-syekh yang kita akan jemput mengikut keadaan yang mengizinkan, supaya dipelbagaikan majlis ilmu, insya-Allah. Jadi malam ni kita sambung pada bab ke-18, iaitu kita Al-Adab Al-Mufrad, bab ke-18, babu iaitu bab Ardil Islami ala al-Ummin Nasraniyah, iaitu berdakwah, mengajak masuk Islam kepada ibu yang Nasrani ataupun Kristian. Jadi dalam tajuk ini, iaitu bab mengajak memeluk Islam kepada ibu yang Kristian ini, kita lihat Imam Al-Bukhari membawa kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di sini kata ulama, berkemungkinan besar ibu Abu Hurairah itu ialah Kristian masa tu. Tapi ini adalah sebahagian daripada pendapat lah, bukan yang diyakini 100%. Sebab Imam Al-Bukhari bawa bab ni dan letakkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama ibunya. Mungkin begitu dan mungkin juga tidak. Yang penting hadis yang dibawa ni ialah, kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik qala hadatsana Ikrimah bin Ammar qala hadatsani Abu Katsir As-Suhaimi qala sami'tu Abu Hurairah. Jadi hadis ni hadis Abu Hurairah. Apa permulaan hadis ni? Dia kata Abu Hurairah berkata, ma sami'a bi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun illa ahabbani. Tidaklah seorang pun daripada Yahudi dan Kristian yang mendengar tentangku, melainkan dia akan mencintaiku ataupun menyukaiku. Jadi dia beritahu pada awal bahawa orang ni kalau dengar pasal dia, orang akan suka dekat dia. Ada sebagian riwayat menyebut orang beriman, sebagian lagi menyebut lebih daripada orang beriman. Macam riwayat ni sebut orang Yahudi ataupun Kristian. Kenapa dia mulakan kata-kata sebegini? Sebab dia nak beritahu lepas ni bahawa Nabi SAW mendoakan. Sebab orang sayang dekat dia ni adalah doa mustajab dan berkatnya doa baginda SAW yang mendoakan agar beliau dikasihi oleh orang yang jumpa dengan dia ataupun dengar. Bukan jumpa je, dengar. Sebab ada riwayat dalam lafaz Musnad Ahmad yang menyatakan bahawa tidaklah mendengar tentangku orang beriman sama ada melihat atau tak melihat. Macam umat Islam selepas zaman beliau yang suka dengan beliau, yang suka dengan Abu Hurairah sebab kasihkan beliau. Jadi ada sebab dia. Di antara sebab itu ialah dia akan ceritakan di hujung hadis ni ataupun kata-kata ini. Maka dimulakan dengan menceritakan, dia kata, inna ummi, sesungguhnya ibuku. Dan ibu dia dikatakan namanya ialah Umaymah binti Sabih ataupun Safih Umaymah. Dia kata, ibuku kuntu uriduha al-Islam. Suatu masa dahulu aku ajak dia masuk Islam sebab dia belum Islam. Aku berdakwah mengajak dia masuk Islam. Fata'ba, tapi dia tak nak. Di peringkat awal dia enggan. Jadi seorang anak yang mana mak dia tak Islam, maka sedihlah. Maka
Faqultu laha fa'abat. Jadi dia kerap mengajak dan ibunya tetap menolak. Maka di antara usaha beliau ialah fa'ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat semua sahabat bila ada masalah jumpa Nabi, kecil atau besar. Fa'ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku berkata kepada baginda, ud'ullaha laha, wahai Rasulullah, doalah kepada dia supaya dia masuk Islam. Jadi kasih sayang Abu Hurairah pada mak dia ni, dia dah usaha dan usaha, maka dia minta Nabi berdoa. Jadi kita dalam hidup kita ambil pengajaran, doa ni kita panggil senjata mukmin. Doa ni adalah perkara yang tak boleh diremehkan. Dan kita semua tahu hadis dalam Sunan Tirmizi dan lain-lain lagi, doa itu ialah doa huwal ibadah. Doa itu ialah ibadat, dengan sendirinya dia adalah satu ibadat. Dan kita sentiasa faham janji Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku akan mustajabkan, berikan. Maka diminta Nabi doa. Kemudian doa Nabi itu makbul, mustajab. Maka dia balik ke rumah dia. Apa yang berlaku? Fada'a, Nabi pun berdoa. Fa'ataituha, maka dia balik rumah, jumpa mak dia. Wa qad ajafat 'alaiha al-bab. Mak dia, pintu tu tertutup, dan mak dia cakap di balik pintu tu, faqalat ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, inni aslamt, aku telah masuk Islam. Makbul doa Nabi, seronok, gembira. Maka dia terus pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang lain. Fa akhbartu Nabi, aku beritahu Nabi, aku beritahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seronoklah. Kemudian dia minta satu benda. Ini yang menyebabkan yang dia kata awal tadi tu, bahawa orang yang kalau dengar pasal dia, sama ada jumpa ke tak jumpa, akan sayang kepada dia. Maka dia beritahu, inilah punca dia. Aku berkata kepada Rasulullah, ud'ullaha li wa li ummi, wahai Rasulullah, doalah untukku dan ibuku. Setelah Nabi doa untuk ibu dia masuk Islam, sekarang Rasulullah, doalah apa kebaikan untuk aku dan ibuku. Dan memang kita pun digalakkan bila kita jumpa orang yang alim, orang yang soleh, orang yang tak mestinya alim, tapi orang yang kita yakin orang yang baik, yang soleh, kita pula ada hajat, kita boleh kata kepada dia, doalah untuk saya. Dan sebab kita nak doa daripada kita, daripada orang tu, daripada orang ni, terutama mak ayah kita. Kita minta mak ayah doakan kita, dan mak ayah memang sentiasa doakan kita. Maka Nabi berkata, doa Nabi, Allahumma abduka Abu Hurairah, wahai Tuhanku. Allahumma ni sebagai tambahan maklumat, Allahumma ni makna dia menarik. Bila Allahumma ni biasa kita terjemah apa? Wahai Tuhan kami. Kalau English kata apa? Ada terjemah Allahumma, doa Nabi tu. Oh Allah kan. Allahumma ni dia ada satu makna yang mendalam di sisi para ulama, sebab dia bukan Allah saja, dia Allahumma. Jadi tambahan hujung tu, sebagian ulama mengatakan adalah makna dia ialah, ya Allah, kami memohon dengan seluruh nama-nama dan sifat-Mu. So Allahumma ni adalah satu seruan package kepada semua nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna, dan sifat-sifat dia. So bila kita doa Allahumma, makna dia bukan sekadar wahai Tuhan kami sebenarnya, tapi sebab terjemahan tu nak bagi ringkaskan. Jadi sebahagian orang mengatakan Allahumma ni ialah wahai Tuhan kami yang memiliki segala nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Jadi Allahumma ni lain bila kita guna Allahumma di awal doa, kan, macam kita dalam tahiyat akhir kan, tahiyat awal tahiyat akhir kita guna Allahumma salli ala. Allahumma tu adalah satu seruan yang mendalam. Ini bagi ulama yang membincangkan maksud Allahumma. Baik, Nabi kata Allahumma abduka Abu Hurairah, ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami yang memiliki segala sifat yang mulia, nama-namanya indah, hamba-Mu ini Abu Hurairah, wa ummuhu, dan ibunya, ahibbahuma ilan nas, kasih jadikanlah mereka dikasihi oleh semua manusia. Dan sebagian riwayat menyebut jadikanlah mereka dikasihi oleh orang beriman, oleh orang beriman. Jadi inilah daripada punca yang Abu Hurairah kata kat depan tadi tu, kan. Dan yang menarik bila kita baca benda ni, saya sentiasa teringat bagaimana
golongan anti hadis dan juga Syiah dan juga lain-lain sentiasa target ataupun kritik dan hentam Abu Hurairah. Jadi bagaimana Nabi jadikan doa Nabi itu ialah apa? Orang tu kalau dia beriman, dia sayang Abu Hurairah. Jadi ulama mengatakan dia seolah satu petunjuk. Jadi kalau orang tu benci Abu Hurairah, hina dia, kutuk dia, petikaikan dia, ni petanda buruk. Itu satu petunjuk dalam kalangan ulama menyebut begitu. Baik. Kemudian bab ke-19. Bab birrul walidaini ba'da mautihima. Bab berlaku baik, berbuat baik kepada ibu dan ayah selepas kematian mereka berdua. Jadi kita tahu sebelum ni bahawa birrul walidain, berbuat baik kepada ibu dan ayah, biasanya ialah ketika hidup. Ini yang selalu kita dengar atau kita faham bila orang sebut berbuat baiklah kepada bapa, kita akan fikir berbuat baik di dunia semasa mereka hidup. Kan dalam Quran menyebutkan wabil walidaini ihsana. Ihsan tu ialah biasanya buat baik kepada mereka semasa mereka hidup. Dalam bab ini khas Imam Bukhari buat bab berbuat baik kepada ibu bapa selepas mereka mati. Maksud bagaimana seorang anak tu nak buat baik kepada ibu bapa selepas kematian mereka. Baik. Dia bawa hadis, dia berkata hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Abdul Rahman ibn al-Ghasil qala akhbarani Asid ibn Ali ibn Ubaid an abihi annahu sami'a Aba Usaid yuhadditsul qaum. Aba Usaid ni sahabat Nabi, ahli perang Badar. Abu Usaid nama dia Malik bin Rabi'ah. Dan sebelum tu ada nama Abdul Rahman bin Al-Ghasil. Ini pun menarik juga. Guru Bukhari kata, Abu Nuaim, guru Bukhari, dia kata Abu Nuaim ni Al-Fadl bin Dukain. Maksudnya cerita yang kita pernah sebut dulu masa kita buat kelas nilai masa di sisi ulama tu. Bukan, yang tu ke? Itu ke? Yang tu ke? Ke Sofahat kot. Kan? Kisah kesabaran ulama tu kan. Yang Abu Nuaim ni lah yang tendang Yahya bin Ma'in tu. Kan Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in dengan seorang lagi sahabat dia nama Ahmad juga datang jumpa, singgah balik pada Yaman, singgah jumpa Abu Nuaim. So Yahya bin Ma'in ni sahabat dengan Ahmad, tapi Yahya bin Ma'in ni dia style dia suka test guru dia. Bukan untuk perkena, tapi untuk dia yakin hafazan guru dia. So Abu Nuaim ni Al-Fadl bin Dukain ni ulama besar, hafal hadis. Jadi mereka bawa hadis Abu Nuaim tu, mereka dah ada. So dia main baca depan dia. Lepas 10 hadis, dia tambah satu hadis. Tapi hadis tu bukan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Fadl bin Abu Nuaim, Al-Fadl bin Dukain, Abu Nuaim. So Abu Nuaim kata, yang tu bukan hadis aku. Dia detect. So dia hafal. Dia pun dengar lagi 10 yang kedua dia tambah satu lagi. Dia kata, itu bukan tu. Jadi lepas kali ketiga dia marah. Kata, kau ni main-main. Kau bukan macam dua orang ni, macam Ahmad bin Hanbal dengan seorang lagi. Dia pun marah, dia tendang main. Sebab mereka belajar tu di macam kawasan depan rumah gitu. Lepas tu bila balik, on the way balik, Muhammad kata, aku dah kata kat kau jangan buat. Kan dah kena tendang. Bukan tendang kelas ni, tendang betul. Kemudian Imam kata, tendangnya itulah yang aku suka. Maksudnya bukti guru aku ni memang tahu. Tapi tak elok lah. Tak elok lah buat itu. Dia panggil nak test. Jadi Abu Nuaim kata apa? Haddatsana Abdul Rahman bin Al-Ghasil. Abdul Rahman ni bin Al-Ghasil. Al-Ghasil ni ialah yang dimandikan, iaitu jenazah. Jadi apa maksud dia? Abdul Rahman ni nama penuh dia Abdul Rahman bin Sulaiman bin Abdullah bin Hanzalah. Hanzalah itulah sahabat Nabi yang pergi berjihad di perang Uhud, yang masa pergi tu dia masih dalam keadaan junub. Bila dia syahid, Nabi kata dia dimandikan oleh malaikat. Itu maksud Al-Ghasil itu adalah siapa? Hanzalah. Ada kumpulan Rabbani ada buat nasyid. Arwah Ustaz Asri dia dah buat nasyid pasal Hanzalah, saya ingat lagi. Maaf lah bila orang tak dengar nasyid. Masa kita dengar dia buat tu lagu tu.
Hanzalah tu. So Hanzalah tu adalah datuk kepada ayah Abdul Rahman. So dia dikenali Abdul Rahman anak cucu kepada yang dimandikan malaikat. Begitu. So Al-Wasil bukan nama. Al-Wasil adalah gelaran. So nama dia Abdul Rahman bin Sulaiman bin Abdullah bin Hanzalah. Hanzalah itulah sahabat Nabi yang dimandikan oleh malaikat pada perang Uhud. Masya Allah. Baik, dia pun kata daripada Asyik, daripada ayah, daripada Abi Usaid. Abi Usaid ni sahabat lah. Abi Usaid kata, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk dengan Nabi satu hari. Faqala rajulun, bertanyalah seorang lelaki. Orang lelaki ni kata apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Wahai Rasulullah, adakah masih ada perkara yang aku boleh buat baik kepada ibu bapa aku selepas mereka mati, yang aku nak jadikan sebagai bukti aku ni anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berbakti? Adakah bakti selepas mati yang aku boleh katakan sebagai aku berbakti kepada ibu bapa? Nabi kata apa? Qala na'am, ya. Bahkan ada khisalun arba', ada 4 perkara boleh buat. Ini cukup baik bagi orang yang telah kematian ibu atau ayah atau keduanya. Ini satu pesanan Nabi yang terpakai sepanjang zaman, sebab sebagian orang yang kematian mak ayah dia rasa terkilan sebab dia nak buat lagi kebaikan. Mungkin dia pernah buat silap, atau dia tak cukup buat kebaikan. Memang tak pernah cukup lah kita buat kebaikan kan kepada mak ayah. Kita akan sentiasa rasa macam tak pernah cukup. So apa kita nak buat, mak ayah dah mati Ustaz? Sini jawapan Nabi ajar kita. Alhamdulillah. Pertama, ad-du'a lahuma, doa kepada mereka banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Nanti kita akan jumpa hadis Nabi sebut bahawa doa tu meninggikan darjat mak ayah di syurga, di akhirat, sampai mak ayah hairan, kenapa aku dapat darjat yang tinggi? Kerana doa anak. So pertama, doa banyak-banyak. Doalah bila-bila masa, sama ada nak buat majlis tahlil pun doa, lepas sembahyang pun doa, di mana-mana pun doa, di kubur pun boleh doa. Wal istighfar lahum, ada minta ampun kepada Allah untuk mereka. Tadi doa yang ni minta ampun, dia termasuk sekali lah. Sudah kita kata apa? Rabbi ighfirli wa li walidayya, wahai Tuhanku, ampunkanlah mereka berdua. Bahkan ada sebagian ulama yang kata, saya tak ingat sama ada Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan bin Uyainah, tapi Imam Sufyan, dia kata sepatutnya setiap kali lepas sembahyang anak mesti doa kepada ibu bapa. Di antara doa yang dia tak boleh tinggal. Jadi kita kena faham itu yang diutamakan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama dan kedua boleh kita dikatakan sekaligus. Doa, minta, ya Allah, kan? Macam kita doa dalam tahlil kan, kita minta Allah muliakanlah mereka ya Allah Tuhanku. Jadi istighfar, ampunkanlah mereka ya Allah Tuhanku. Kemudian wa ninfadhu ahdihima, maksudnya apa? Melaksanakan wasiat ataupun keinginan ataupun hajat mereka. Kalau kita tahu, kalau mereka pesan, kalau kita tahu satu benda yang mereka nak tunaikan tapi mereka tak sempat tunaikan, maka kita tunaikan. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan sahabat-sahabat mereka. Maksudnya kenapa kita memuliakan mereka? Sebab ini kawan ayah ataupun kawan mak. Orang yang baik, orang yang mak ayah baik dengan mereka. Jadi kita kenal siapa. Wasilatul rahim allati la rahimalaka illa min qibalihima, dan menyambungkan tali kekeluargaan yang melalui mereka. Maksudnya apa sahaja tali kekeluargaan yang bersambung dengan mak ayah kita, kata ulama, sama ada saudara susuan atau menantu atau keluarga macam mana jauh dekat. Jadi apa sahaja yang bersambung kita sambungkan, itu maksudnya. Jadi inilah yang kita boleh buat, yang confirm semua orang boleh buat. Sebab tu kita, alhamdulillah, kita dalam Islam kita diberi cadangan oleh Nabi benda yang kita mampu buat.
Suatu sahabat Nabi sentiasa ada pilihan. Macam Nabi kata, bila macam kita tahu dalam hadis-hadis yang mana sahabat-sahabat yang miskin nak sedekah tak ada harta, maka Nabi ajar dia amalan lain. Sampai ke tahap ada seorang sahabat yang tanya, Rasulullah, kalau saya tak boleh buat tu, apa kata, buat yang ni. Kau tak boleh buat yang tu, buat yang ni. Kau tak boleh juga buat, jangan kacau orang. Maksudnya last sekali, takufa syarraka 'alan nas. Engkau menahan diri kamu daripada menyakiti manusia, pun dapat pahala sedekah. Jadi makna tidak ada alasan untuk kita mengatakan tak ada jalan-jalan kebaikan ataupun kita tak mampu nak buat baik. Itu maksudnya. Itu hadis dia. Baik. Kemudian hadis seterusnya 36, dalam bab yang sama, hadis 36, Imam Al-Bukhari mengatakan hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Abu Bakar bin Ayyash. Ayyash. Tu. Allah. Ini Abu Ayyash, ini Ibnu Ayyash. Sanad ni menarik. Bila saya pernah mengajar kitab ni, sampai di sini sanad jadi menarik bagi saya lah. Sebab dia adalah riwayat daripada Abu Bakar bin Ayyash yang ambil daripada Asim. Siapa dia? Abu Bakar bin Ayyash ialah dalam qiraat dia panggil Imam Syu'bah. Inilah dia. Dalam hadis dia dikenali sebagai Abu Bakar bin Ayyash. Dalam ilmu qiraat dia dikenali sebagai Imam Syu'bah. Siapa yang belajar qiraat, dia tahu bahawa qiraat yang kita baca hari ini adalah qiraat Asim, iaitu Asim bin Abi Najud ataupun Asim bin Bahdalah. Sebagai ulama mengatakan Bahdalah tu mak dia. Jadi Asim bin Abi Najud adalah Asim bin Bahdalah, orang yang sama, Asim. Qiraat Asim, sebab dia ada 7 qiraat yang utama, iaitu Imam Nafi' di Madinah, Ibnu Katsir di Mekah, Abu Amr Al-Basri di Basrah, Ibnu Amir di Syam. Kemudian kita ada tiga imam qiraat daripada Kufah. 3 imam qiraat itu ialah Hamzah, Kisai, Asim. Maksudnya 7 imam qiraat, 7 qiraat yang utama. So Imam Asim adalah bacaan kita di Malaysia, tapi melalui murid yang bernama Hafs. Jadi orang cakap qiraat kita ialah Hafs an Asim. Hafs daripada Hafs bin Sulaiman daripada Asim bin Abi Najud. So Syu'bah ni adalah seorang lagi murid Asim. Yang biasa ulama qiraat kata abang. Maksudnya apa? Senior kepada Hafs. Jadi bila bacaan kita baca di Malaysia ni ialah Hafs daripada Asim. Seorang lagi yang ambil daripada Asim ialah Abu Bakar bin Ayyash ataupun Syu'bah. So beberapa bacaan dia tu ada beza sikit. Jadi ada orang, saya ada sini kita ada boleh tak ambil yang Quran biru belakang tu? Saya rasa Quran Syu'bah tu rasa. Kalau betul lah. Kalau tak betul qiraat lain lah tu. Apa nama qiraat? Kisai. Ni. Oh bukan, ini Kisai. Tak apa. Mungkin saya tak beli kot yang Syu'bah. So dia ada beberapa qiraat yang dicetak untuk penuntut ilmu qiraat. Yang ni ialah contoh qiraat Al-Kisai dengan 2 riwayat iaitu Ad-Duri dan Abul Harith. So setiap imam qiraat 7 tadi dia ada 2 orang murid-murid dia. Kan macam Nafi' dia ada murid dia Wars dengan Qalun Wars. So Asim ni dia ada murid dia Syu'bah dengan Hafs. So Syu'bah ni lah nama dia ni. Dan Syu'bah ni khatam Al-Quran setiap hari sekali setiap hari. Sebab tu bila dia nak meninggal, adik perempuan dia ataupun kakak dia, adik perempuan dia menangis. Dia kata jangan menangis. Aku dah khatam Quran dalam rumah ni sekian ribu kali, apatah lagi di luar, di masjid dan sebagainya. Maka dia kata jangan risau, insya-Allah dengan khatam Quran banyak ni akan membantu aku di akhirat. So dia ni
merupakan antara imam yang terkenal. Kemudian sanad ni bersambung dengan Asim. So hadis ni adalah diambil oleh Syu'bah bukan Ayyash, Syu'bah daripada Asim. So dia bukan hanya ambil qiraat. So imam-imam qiraat adalah imam-imam hadis juga. Imam-imam qiraat juga adalah imam-imam hadis. Mungkin mereka tidak seperti imam yang besar-besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i sebagainya, tapi mereka juga ada dalam kitab-kitab hadis. So kadang-kadang kita baca kita tak tahu siapa Abu Bakar daripada Asim ni. Sebenarnya ialah Abu Bakar bin Ayyash, iaitu Syu'bah, daripada Imam Asim, iaitu imam qiraat. Baik. An Asim, iaitu imam qiraat, Asim bin Bahdalah ataupun bin Abi Najud. Dan dia ni mengaji qiraat daripada tabi'in seperti Zir bin Hubaish dan Abu Abdurrahman As-Sulami. Yang tabi'in, bukan Abu Abdurrahman As-Sulami yang buat 40 hadis tasawuf tu yang kita baca hari tu kan, yang Syekh baca di satu pengajian di madrasah. Jadi ini adalah imam besar dalam qiraat. Walaupun dia bukan imam nombor satu dalam hadis, tapi dia dalam qiraat dia imam. So ini kita panggil imam dalam bidang berbeza ataupun pakar dalam bidang-bidang berbeza. Dan ramai yang hidup di zaman Asim ni bila dengar dia baca Quran, cakap dia di antara baca Quran yang sedap. Ada Imam Asim. Baik. Daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah. Abu Saleh Abu Hurairah ni adalah di antara murid Abu Hurairah. Abu Saleh ni dia ni kerja dia biasa je, tapi dia mulia dengan hadis. Apa hadis dia? Ya, Abu Hurairah kata turfa'u lil mayyiti. Ini hadis tadi yang kita katakan. Riwayat Abu Hurairah. Turfa'u lil mayyiti, diangkat mayat itu, maksud darjat dia. Ba'da mautihi darajatuhu. Darjatnya selepas mati diangkat. Maksud dia dah mati, tiba-tiba darjat dia makin naik, makin tinggi, dia rasa pelik. Dia kata, "Ay Rabb, wahai Tuhanku, ayu syai'in hadha?" Kenapa jadi begini? Jadi makna roh tadi, orang tadi heran. Kenapa aku dah mati, darjat aku makin tinggi? Maka dia kata, fayuqal, dikatakan kepadanya, waladuka istaghfara laka. Anakmu, semua darjat yang naik ni sebab anak engkau beristighfar untuk kamu. Jadi saya bila kita dengar kata-kata begini kan, bagi mereka yang dah ibu bapa dah meninggal atau salah seorang, istighfarlah banyak-banyak untuk mak ayah, maka mak ayah akan merasai darjat mereka ditinggikan. Inilah kita panggil berbakti kepada ibu bapa selepas kematian. Dan kata-kata ni lah kata-kata Abu Hurairah. Macam mana Abu Hurairah boleh tahu cerita pasal akhirat ni, mana alam ghaib? Kata ulama ialah kerana Nabi yang beritahu. Dia ambil daripada Nabi, tapi dia cerita. Ini kita panggil sebahagian hadis yang mana para sahabat bercerita, tapi dia tak kata qala Rasulullah. Sebab tu bila kita tengok kata-kata sahabat, ringkas ceritanya, kata-kata sahabat ni ada dua kategori. Ringkas ceritanya lah. Satu kategori yang mereka ambil daripada Nabi tentang alam ghaib, tapi mereka tak sebut qala Rasulullah sebab nak meringkaskan cerita. Dia tengah mengajar kan, dia tengah bercerita. Kalau Abu Hurairah tu, kalau kita hidup zaman Abu Hurairah, takkan kita nak tanya Abu Hurairah sampai ke tahap ini ambil mana ni, datang mana ni? Kita tak tanya lah. Abu Hurairah confirm dia ambil daripada Nabi SAW. Itu satu, maksud kategori yang mana diambil daripada Nabi tapi dia tak sebut. Macam mana kita nak kenal? Kata ulama ialah dengan melihat tajuknya ialah tajuk benda-benda ghaib yang tak dapat difikirkan oleh akal. Yang kedua ialah kata-kata sahabat yang banyak, iaitu kata-kata daripada diri mereka sendiri, ilmu mereka, idea mereka, pandangan mereka, fiqh mereka dan sebagainya. Baik, di sini memang amat-amat jelas bahawa ia adalah bercerita tentang alam ghaib di akhirat, maka diambil sudah pasti daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis lepas tu Imam Bukhari berkata, hadatsana Musa qala hadatsana Sallam bin Abi Muti' an Ghalib annahu qala Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin tabi'in terkenal,
Muhammad bin Sirin tabi'in terkenal. Dan dia terkenal di antara tabi'in yang cukup jaga hadis, hafal macam mana didengari. Sebab dalam ilmu hadis, para ulama hadis membenarkan, ni zaman periwayatan di zaman dulu, membenarkan seorang muhadis boleh cerita balik dengan ayat dia sendiri, dengan syarat hadis tu tak berubah makna. Tapi Ibnu Sirin pegang, sebagaimana aku dapat daripada guru, seperti itulah aku sampaikan. Di zaman kita pula, kita kena ambil pada kitab lah. Sebab tu saya nasihat dari saya dan juga para pendakwah, bukan masih ustaz pendakwah ni, para pendakwah, saya nasihatkan di sini, boleh sebar-sebarkan, bila nak baca hadis, kalau tak pasti lafaznya, bacalah makna dia, ceritalah maksud dia. Kerana kita bimbang bila kita baca hadis yang lafaz Arab tapi salah, maka ulama cukup takut dengan salah baca hadis. Sebab apa? Sebab hadis telah dibukukan. Jadi rujuk pada kitab. Jadi kita ambil kitab kita kat tangan kita, dia tengok hadis kat situ, kita baca mengikut apa yang ada dalam kitab. Bahkan di zaman dulu, di zaman hadis ditulis dengan tangan dan disalin oleh para ulama, Imam Ahmad bin Hanbal antara yang sentiasa berpesan kepada sahabat dia dan murid dia, kalau nak baca hadis kat orang, baca daripada kitab. Kenapa? Mereka kan ingatan mereka dah kuat. Imam Ahmad, Masya Allah, ingatannya. Tapi dia masih buat begitu kerana apa? Ingatan boleh salah, boleh tertukar. Bila ada buku, mana kita memang dah prepare, ada backup dan sebagainya. Dan buku tu pula mesti sudah pastilah mesti dipastikan tepat. So kita banding-bandingkan dengan beberapa cetakan dan sebagainya. Ini untuk pendakwah je lah. So pendakwah bila nak cakap hadis, dia nak beritahu hadis, dia fikir, hadis ni aku macam hafal tapi tak apa ingat. Tak payah cakap lah, beritahu makna je, sebab kita nak menyampaikan. Tapi kalau kita betul-betul hafal, yakin, kemudian salah juga, itu tak apa. Sebab kita dah memang hafal, memang kita tersalah, kita ingatkan kita dah hafal betul dah. Tapi kalau kita pula ingat, aku ni kalau baca hadis, setiap kali baca mesti salah, itu kita dah faham lah. Aku tak buat macam ni. Kita baca kitab, kena ada, tak kira lah kitab depan ke, laptop ke, tablet ke apa, untuk mengelakkan daripada kesilapan. Baik, itu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni terkenal dengan tafsir mimpi. So memang betul, dia di antara ulama yang dikurniakan kebolehan ilmu tafsir mimpi. Tapi buku tafsir mimpi yang didengar arak, yang orang kata buku dia tu diragui ataupun orang kata apa, tak pasti. Ada orang cetak tafsir mimpi Ibnu Sirin. So dia memang tafsir mimpi, tapi adakah buku tu dia yang buat? Itu satu. Tapi tapi kita boleh jumpa sebenarnya kalau kita baca biodata dia, terutama dalam kitab-kitab tebal, kita akan jumpa beberapa tafsiran mimpi yang dia cerita daripada dia. So Ibnu Sirin, dia meninggal sama tahun dengan Hasan Basri, tabi'in terkenal juga, 110 Hijrah. Tapi dia meninggal selepas Hasan Basri. Dan yang menariknya, Hasan Basri dia lebih tenang. Ibnu Sirin dia suka bergurau, dia ketawa, dia suka. Jadi kadang-kadang ada orang tanya kepada dia, wahai Ibnu Sirin, apa kelebihan Hasan Basri ke atas engkau? Kenapa dia lebih daripada engkau? Sebab aku suka gelak, gitu. Aku suka buat lawak. Tapi benda yang baik lah. Sebab dia siang hari dia gelak, malam dia tahajud dan menangis. Jadi kita gelak tu lebih. Itu maksud dia. Apa dia kata? Ini penting, ini seronok. Macam mana adab, macam mana berbakti kepada ibu ayah lepas mati. Abu Hurairah dia kata, kunna inda Abi Hurairah lailatan. Satu malam kami belajar dengan Abu Hurairah. Ini memang murid Abu Hurairah. Faqal, tiba-tiba Abu Hurairah berkata dalam kelas tu, dia doa, Allah maghfir li Abi Hurairah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah Abu Hurairah. Wali ummi, dan ampunkanlah untuk ibuku. Wali man istaghfara lahuma, dan ampunkanlah semua orang yang minta ampun untuk mereka berdua. Dia doa melibatkan semua orang, termasuk kita. So kalau kita hari ni doa untuk Abu Hurairah dan ibu dia, kita masuk dalam kategori yang sama. Ya Allah, ampunkanlah Abu Hurairah dan ibunya. Jadi kata Muhammad bin Sirin, maka kami, qala Muhammad, kata Muhammad itu bin Sirin, fa nahnu nastaghfiru lahuma,
maka kami pada waktu itu beristighfar untuk mereka berdua, Abu Hurairah dan mak dia, hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah, supaya kami dapat masuk dalam doa Abu Hurairah. Dan doa Abu Hurairah doa yang insya-Allah mustajab. So kita pun doa lah, ya Allah ampunkanlah mereka berdua. So kita masuk dalam doa tu juga. Baik. Kemudian hadis lepas tu Imam Bukhari berkata hadatsana Abu Rabi' qala hadatsana Ismail bin Ja'far qala akhbarana al-Ala an abihi an Abi Hurairah. Al-Ala ni ila al-Ala bin Abdul Rahman, daripada ayahnya Abdul Rahman bin Yaqub. Ni seorang murid Abu Hurairah. Abu Hurairah ni ada ramai murid, ramai sangat. Jadi ini Al-Ala an Abi, ni biasa kita jumpa dalam hadis Al-Ala daripada ayahnya, Al-Ala daripada ayahnya, iaitu Al-Ala bin Abdul Rahman, daripada ayahnya Abdul Rahman bin Yaqub. Daripada Abu Hurairah dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal 'abdu." Ini hadis yang popular. "Idza matal 'abdu," bila mati seorang hamba. Sebagai orang bisa sebut lafaz bila mati anak Adam, itu manusia. "In qata'a anhu 'amaluh," terputus daripadanya amalannya. Maksudnya apa? Maksud amalan dirinya. Bila orang tu dah mati, dia tak boleh nak beramal. Bila kita masih hidup, kita boleh beramal. Itu maksud permulaan hadis ni. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Maksud kecuali ada 3 benda yang bersambung dan berterusan pahalanya walaupun orang tu dah mati. Jadi pertama kita nak beritahu hadis ni, maksud 3 perkara ni ialah di antara perkara-perkara yang banyak, ada 3 perkara. So bukan maksud dia macam sebagian orang faham, bila orang tu dah mati semua terputus, 3 sahaja yang bersambung. So sahaja tak ada, only 3 tak ada. Dia ada di antaranya ialah 3. Ini kita panggil, bila ada nombor dalam hadis Nabi. Lepas tu saya suka mencadangkan bila saya cakap pasal benda ni kepada para ustaz atau ustazah atau pendakwah yang nak melihat soal nombor tadi. Kan Nabi beritahu dalam hadis ada 2 perkara, 3 perkara, 4 perkara. Macam mana kita nak faham ni keadaan benda ni? Kita lihat kepada di antaranya ialah huraian ulama, antaranya yang menarik dalam Muqaddimah Sahih Ibn Hibban. Muqaddimah Sahih Ibn Hibban, ulama kurun keempat, dia buat kitab nama dia Taqasimul Anwa' ataupun dikenali dengan nama Sahih Ibn Hibban. Kita buat ada buku kat maktabah kita. Muqaddimah dia menceritakan bahawa bagaimana nak memahami nombor-nombor, bilangan-bilangan yang ada dalam hadis dari segi hukum, dari segi maksud. Jadi hadis ni maksud dia apa? Ada banyak perkara yang bersambung pahala lepas mati. Di antaranya ialah 3 ni. So 3 ni adalah sebagai contoh, bukan sebagai 3 sahaja. Jadi Nabi beritahu, wahai manusia, maksud Rasulullah, Nabi nak beritahu kita, rebutlah peluang beramal dengan amalan yang bersambung pahalanya walaupun kamu dah mati. Itu maksud dia. Dan kita memang berharap sebeginilah. Kita berharap sangat bahawa kita ni tak mampu nak buat semua benda ataupun tak mampu nak buat ibadah yang berterusan semasa kita hidup lagi, apatah lagi selepas kita mati. Jadi kita, orang yang bijak ialah orang yang mencari jalan untuk menyambung pahala selepas mati. Ini penting. Apa 3 tu? Kita sedia maklum lah. Sedekah jariah, sedekah jariah. Okey. Au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bersambung, ataupun ilmu yang digunakan, ilmu yang kita ajar kat orang, tu maksud dia. Ilmu kita yang orang gunakan, itu maksud dia. Maksud kita ajarlah dan sebarkan. Au waladin salihin, ataupun anak soleh yang yad'u lahu, berdoa untuknya. Okey. Perkara seterusnya kita nak beritahu ialah anak soleh yang mendoakannya. Apa maksud dia? Kata ulama, anak soleh yang mendoakannya tak mesti dia doa saja. Apa sahaja kebaikan amal soleh yang dia buat, mak ayah dapat pahala. Bukan doa saja. Kan? Setengah orang kata anak soleh yang mendoakan, dia fokus kepada doa. Fokus utama sebenarnya pada soleh tu. Soleh tu siapa yang didik? Mak ayah dia yang berusaha atau ada jasa sumbangan ke arah anak tu jadi soleh. Bukan maksud mak ayah dia didik seluruhnya, itu baguslah kalau ada. Tapi mak ayah hantar sekolah,
hantar kepada pengajian, hantar kepada menyumbang apa sahaja sumbangan kita kepada anak-anak kita atau cucu kita yang menyebabkan dia jadi soleh, maka selepas kita meninggal, semua kebaikan yang dia buat kerana kita yang bagi dia jadi soleh, semua kebaikan, bukan doanya, kita akan dapat share kita kerana kita yang membantu dia jadi soleh. Cuma bukan doa je. Doa sudah pastilah, sebab itu tanggungjawab. Kalau time kita doa kan ibu bapa kita tu, adakah kita dikira soleh? Tapi kalau kat luar dia kita macam tak, maksudnya apa saja kebaikan yang dia buat. Dia buat dosa, mak ayah tak tanggung lah, kan. Dia buat benda baik je dapat, sebab mak ayah telah didik, terutama mak ayah yang, sebab tu kita katakan nasihat kita kepada mak ayah semua, termasuk saya dan semua, kita hendaklah sentiasa pesan kepada anak kita supaya pesanan tu dia ingat, sebab pesanan dia ingat itulah dia jadi soleh dan kita dapat share sebab kita pesan. Didik satu hal, pesan satu lagi, benda yang penting. Sebab tu kita dapati dalam surah Luqman, Luqman berpesan kepada anak dia, jangan syirik, kena semayang, ingat Allah SWT berkuasa mengumpulkan semua di akhirat, jangan sombong, kan, cakap perkara suara yang perlahan. Dia pesan-pesan tu, maknanya inilah dia panggil sebahagian cara mendidik mesti mula dengan pesan dan mesti sentiasa dipesan. Jadi kalau kita ada anak, ada cucu, ada orang di bawah tanggungan kita, kena banyakkan berpesan, nasihat semua. Semoga lepas kita mati, inilah sumber pahala kita. Jadi bukan hanya doa. So, kena sebut banyak kali, sebab ada orang dia kata anak soleh yang berdoa, dia fokus pada doa. Sebenarnya ialah anak soleh tu. So kenapa dia anggap ini amalan dia? Sebab dia membantu anak tu jadi soleh. Macam pertama dia sedekah jariah, masa dia hidup dia sedekah, maka datang daripada dia. Yang kedua, ilmu masa dia hidup dia ajar, dia sebar, maka dia dapat balasan sebab usaha dia. Dan yang ketiga, sebab dia didik anak dia yang menjadi soleh, maka itulah usaha dia. Maka selepas dia meninggal, ketiga-tiga ini menjadi penyambung ataupun bersambung pahalanya. Baik, ada lagi yang lain disebutkan oleh ulama yang menghuraikan kitab kita ni, iaitu Syekh Fadlullah Al-Jilani, ulama dari Pakistan, yang menghuraikan kitab Adab Mufrad ni. Dia kata para ulama terdahulu telah mengumpulkan, antaranya Imam Suyuti. Imam Suyuti meninggal pada tahun 911, 911, nak ingat tarikh meninggal senang, 911. Imam Suyuti meninggal dan dia kata Imam Suyuti telah mengumpulkan hadis-hadis lain yang mana menunjukkan amalan tersebut juga bersambung pahala di akhirat. Jadi mak itu yang kita katakan bukan tiga aja, tapi basic dia tiga, pecahan itu banyak. Antaranya apa disebutkan di sini, ilmu yang diajar tu tadi, doa anak, okey dah ada. Tanam pokok yang boleh dimakan oleh orang lepas dia, maka pahala dia bersambung. Jadi marilah kita sama-sama tanam pokok. Sebab saya jumpa ada seorang ustaz tu, dia dah tua, dah sakit, masih hidup lagi. Dia senior dan guru, saya mengajar Quran dengan dia juga. Kalau siapa ada yang menonton ni boleh sampaikan salam, di Johor, Ustaz Ramli nama dia. Dia memang suka sangat tanam pokok, suka sangat macam-macam pokok, di mana-mana dia tanam pokok. Jadi dia selalu sebut hadis, dia kata, ingat Ustaz, kita tanam pokok ni, manusia ke haiwan ke dapat ambil manfaat, Allah bagi pahala kat kita. Dia punya idea dia tu, kan. Sampai setengah orang rasa macam asyik cakap pasal pokok je. Tak, memang itu dia nak buat yang tu. Memang tree man. Hanya ruang dekat tepi center ni ada siapa-siapa boleh bawa pokok dan tanam. Jadi menanam pokok maksudnya antaranya ialah pokok-pokok buah-buahan atau pokok-pokok apa saja yang orang boleh dapat manfaat. Bayangkanlah tanam pokok kan, lepas tu meninggal, pokok tu orang guna, dapat pahala. Kemudian berteduh kan, tempat berteduh mesti dapatnya, sebab kebaikan tu dibuat oleh orang tu, orang dia dapat tumpang. Kemudian sedekah, tak apa, dah habis kita dah. Kemudian wakafkan Quran ataupun kitab, orang boleh baca, orang boleh guna, kan. Kemudian lagi menggali perigi atau sungai, atau buat sungai. Sebab dia buat, maka ada orang dapat air.
Kan macam ada kan orang buat kutip derma untuk menggali, pergi di tempat-tempat yang kemarau, yang mana kan, ada kan, ada seorang syekh tu, Syekh Nabil Awadi, Kuwait asalnya. Dia suka iklankan projek-projek untuk orang sedekah, antaranya ialah gali, pergi atau buat sekolah di tempat-tempat yang tak ada. Dia buat je, dia pendakwah terkenal dunia. Bila dia buat je, memang masuk, tutup, lepas tu dia pergi buat. So ini dipanggil berterusan pahala, insya-Allah. Kemudian buat rumah untuk orang yang tak ada rumah, atau tempat persinggahan untuk musafir. Buat tempat untuk orang duduk, kan. Saya biasa dengar ada orang yang kaya-kaya, rumah dia buat besar-besar, kemudian dia bagi orang duduk percuma, singgah, kan. Kemudian buat tempat zikir, tempat untuk zikir. Kemudian buat tempat pengajian, sama ada Quran atau ilmu-ilmu lain. So kita doa semoga semua orang yang derma kat Tabligh Center ni, insya-Allah pahala dia berterusan sampai akhirat. Sebab tempat ni insya-Allah akan digunakan, telah digunakan, sedang digunakan, akan digunakan, insya-Allah. Jadi orang yang menyumbang sikit atau banyak, dia dapat pahala selepas mati. Sebab tempat ni digunakan untuk pengajian. Kita pun ada kelas Quran, kita pun ada kelas hadis, kita ada kelas fiqh, insya-Allah. Satu lagi yang pahala bersambung selepas mati ialah syahid, orang yang syahid. Orang syahid pahala dia berterusan, kan. Jadi bukan hanya 3 tadi, lagi juga orang yang buat benda yang baik yang orang contohi, apa saja. Bunyi apa tu? Jadi benda yang baik yang orang contohi apa saja. Jadi Imam Suyuti dia cuba mengumpulkan, menunjukkan kepada kita maksud hadis tadi ialah bukan hanya 3 amalan yang bersambung selepas mati. Ada lagi pasal yang disebut kalau esok nak berlaku kiamat, suruh tanam pokok. Ya, ada. Betul. Itu hadis tu banyak ulama sebut, disebutlah hadis tu wa fi yadika fasilah. Kan? Walaupun masa tu nak kiamat, tapi di tangan kamu ada benih atau pokok, tanamlah. Semana ulama guna hadis tu, pertama soal pokok tu akan digunakan. Yang kedua soal beramal walaupun masa tu dah suntuk. Bila ada benda boleh amal, amal. Itu maksud. Ada hadis tu, ada sahih Bukhari Muslim. Baik. Kemudian lepas tu Imam Bukhari berkata hadatsana Yasarah bin Safwan, Yasarah bin Safwan qala hadatsana Muhammad bin Muslim an Amrin an Ikrimah an Ibn Abbas. Ikrimah terkenal murid Ibn Abbas. Anna rajulan qala, bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, ibuku Rasulullah telah meninggal dunia, walam tus, maksudnya dia tidak berwasiat, dia tak pesan apa-apa. Afayanfa'uha an atasaddaqa anha, adakah manfaat untuk dia bila aku sedekah untuk dia? Nabi kata apa? Naam, ya. Jadi di antara amalan yang kita boleh buat untuk mak ayah kita, kan, buatlah apa-apa amalan, niatkan pahala untuk mereka, kemudian doa untuk mereka. Sebab itu tak ada masalah buat tahlil semua, kerana kita akhirnya berdoa, dan doa tu disepakati sama ada anak ke, yang bukan anak ke. Macam sembahyang jenazah, kita doa untuk jenazah walaupun kita bukan keluarga dia. So doa kepada orang beriman, apatah lagi anak, apatah lagi cucu dan keluarga. Baik, kemudian kita masuk bab ke-20. Tu apa kan? Oh, jangan kat ujung tu, tadi cari kat sini tadi. Tengok sikit pasal mata rabun ni. Okey. Okey, insya-Allah kita ambil satu hadis lagi ataupun dua, satu lah. Iaitu hadis bab ke-20, bab birri man kana yasiluhu abuh, iaitu buat baik kepada orang yang pernah dibuat baik oleh ayah, menyambung apa yang telah dibuat oleh ayah. Hubungan ni tak kiralah kawan ke, keluarga ke, jauh ke, dekat ke, apa cerita, dan bukan hanya ayah, siapa saja. Macam Rasulullah SAW sambung ataupun buat baik kepada kawan-kawan Khadijah, kan, Khadijah meninggal kan, kemudian Nabi sentiasa buat baik kepada orang yang Khadijah pernah kenal. So bukan hanya ayah atau mak, tapi juga isteri atau sebagainya, dan suami dan sebagainya.
Maka kita buat baik, menyambung kebaikan yang telah ada sebelum tu. Meninggal orang tu, kita sambung. Kita anak, kita sambung. Kita keluarga, kita sambung. Baik, kata Imam Bukhari, hadatsana Abdullah bin Salih qala hadatsani Laits an Khalid bin Yazid an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar. Ini perbuatan ataupun bagaimana akhlak Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Apa yang berlaku? Marra Arabiyyun fi safar. Satu hari Ibnu Umar musafir, dan sebagian riwayat mengatakan dia pergi haji, on the way. Kemudian dia jumpa seorang Arabi, iaitu Arab kampung, Arab Badui. Fakana Abul Arabi sadiqan li Umar radhiyallahu anhu. Dia kenal orang ni, Arab Badui ni, pak dia, ayah dia adalah kawan baik Sayyidina Umar. Kawan Sayyidina Umar, kawan ayah dia. Kan? Dia anak kepada kawan ayah dia. Kan? Kawan Umar adalah bapa dia. Dia kenal. Maka faqala al-Arabi alasta ibn fulan. Faqala al-Arabi, orang Arab kata, bukankah engkau anak Sayyidina Umar? Qala bala, ya, sudah tentu. Jadi fa amara lahu ibnu Umar, maka Ibnu Umar bagi dekat dia bihimar, keldai. Kana yastaqib. Yastaqib maksud dia apa? Orang zaman tu bila dia naik unta, dia mungkin akan rasa lama naik unta, rasa tak selesa lenguh, dia tukar naik keldai. Dia bawa dua-dua. Gitu. Kan? Maksudnya dia naik unta jarak jauh, kemudian keldai bawa juga. Nak relax sikit, sebab unta mungkin tinggi ke apa ke, dia berhenti kadang-kadang, turun naik keldai pula. So keldai yang disilih berganti naik ni, dia kita bagi terus dekat orang ni. Ini orang Arab Badui ni, kita bagi kat dia. Jadi sebab dia nak buat baik kepada anak kawan ayah dia. Itu maksud. Wa naza' imamatahu. Ini lagi dahsyat. Dia cabut, dia tanggalkan serban dia. Ni pun tak pakai serban dia, tanggalkan. Malam pakai ni, malam pakai. Orang tadi pakai an ra'sihi fa'atah. Dia ambil, dia keluarkan serban daripada kepala dia, dia tanggalkan, dia bagi dekat orang tu. Serban ni orang panggil apa? Kemuliaan orang lelaki zaman dulu. Semua orang pakai serban. Kan, maksudnya satu benda yang bila dia bagi serban itu kan, ini apa, orang heran lah. Jadi sebahagian yang ikut Ibnu Umar rasa macam, Ibnu Umar kenapa buat macam ni kan? Macam dia orang Arab Badui. Kan? Dia kata apa? Faqala ba'du ma ma'ahu ama yakfihi dirhaman. Ibnu Umar, orang Arab Badui ni bagi sikit pun dia okey, bagi 2 dirham dia okey. Sampai nak bagi keldai, nak bagi serban kau. So nampak serban tu bukan serban yang murah, bukan serban yang biasa, serban yang memang cantik, mahal, yang jaga. Jadi Ibnu Umar kata, aku buat sebenarnya sebab sabda Nabi. Dia kata, Nabi bersabda, ihfaz wudda abik, la taqta'hu, jagalah hubungan ayahmu dengan siapa dia berhubung. So sekarang Ibnu Umar tak jaga dengan kawan Umar, anak dia pun join sekali, maksudnya bersambung-sambung. Itu fahaman maksud hadis tu. Maksud hadis tu, jagalah persahabatan ayahmu. Jadi ayah Umar kawan dengan ayah dia. So Ibnu Umar, ayah Ibnu Umar kawan dengan ayah dia. So Ibnu Umar faham hadis ni lebih daripada kawan ayah dia, tapi masuk juga anak kepada kawan, keluarga kepada kawan. So dia panggil apa? Tersebar dan merata dan berpanjangan. Itu maksud hadis. Boleh kira ni sebagai sama dengan hadis 35 tadi ke? 35 tadi apa? Jadi, ada 4 cara. Yang salah satu itu maintaining horses tie of kinship yang kau warisi daripada. Betul, sama. Itulah dia. Betul. Dia punya kinship tak mesti keluarga lah. Tak mesti keluarga, apa saja. So ini meluaskan lagi daerah tu, kan? Maksudnya meluaskan lagi ruang yang kita boleh cari pahala selepas kematian ibu atau ayah kita. Bukan hanya keluarga dia, tapi kawan dia pun sama, kan? Ini penting ni. Ibnu Umar buat baik kepada anak kawan ayah dia. Sepatutnya kita faham hadis ni macam, buat baik kepada ayah dia je lah. Tak, anak pun join sekali. Dah taqta'u, jangan putuskan
Apa kesannya? Fa yutfi'u Allahu nuraka, Allah akan padamkan cahaya kamu. Apa maksud cahaya kamu? Kata sebagai ulama, maksudnya ialah cahaya ni ialah hubungan tu sendiri. Hubungan baik dengan orang ni ibarat cahaya. Sebagai ulama lagi mengatakan cahaya itu adalah cahaya di akhirat. Cantik dia punya kata-kata tu. Jagalah hubungan yang telah dibina oleh ayah kamu. Jangan putuskannya, nanti cahaya kamu akan terpadam. Jadi cahaya sama ada cahaya kebaikan persaudaraan ataupun cahaya di akhirat. Bermakna orang yang nak menambahkan cahaya dia di akhirat, kena pandai-pandai lah. Dia kena cari orang yang memang baik dengan keluarga dia, untuk dia sentiasa jaga, kan? Kenapa ni kau siapa ni? Ayah hang tu kawan aku, kawan ayah aku. So, hang kena ingat, kan? Jadi mungkin dia pun heran, kan? Siapa ni tak kenal, kan? Sebab dia sama-sama kecil. Kemudian hadis lepas tu juga lambat yang sama juga maksud dia, cuma hadis yang lain. Kata Imam Bukhari, hadatsana Abdullah bin Yazid qala ahlana Haywah ni yang saya tulis dalam Facebook tadi, Haywah bin Shuraih, ulama tabi'in iaitu meninggal 158 Hijrah. Saya tulis dalam Facebook saya bagaimana Haywah bin Shuraih ni adalah seorang antara orang alim di Mesir di zaman beliau yang amat suka menyembunyikan amalan dia, amalan sunat dia jaga, dia tak mau takut riak. Kemudian dia doanya amat mustajab, sampaikan dia pernah berdoa, ambil batu jadi kurma. Ini benda tak pelik, benda ni akidah kita di Sunnah Wal Jamaah, kita percaya benda sebegini dipanggil karamah daripada Allah bagi. Kemudian yang menarik juga satu kisah yang berlaku pada Haywah. Ada seorang lelaki ni hutang dia banyak, dia berdoa kepada Allah dan dia tawaf. Dia kata, ya Allah, Allahumma qdi' anni ad-dain, ya Allah selesaikanlah hutang aku. Dia hutang banyak sangat sampai dia berdoa. Maka dia tidur dari mimpi. Dalam mimpi tu dia disuruh berjumpa dengan Haywah bin Shuraih. Haywah ni lah, iaitu guru kepada guru Bukhari. Suruh Haywah doakan kamu. Maka orang tu pergi ke Mesir, cari Haywah tu, suruh doakan. So kita tak ada masalah, kita pergi cari orang alim, suruh doakan, tak ada masalah. Setengah orang dia buat tu benda jadi benda yang apa, yang serabut. Dia kata ni apa nak pergi minta orang doa je lah, Allah dengar kan. Memanglah dia kata direct je lah, kenapa nak ada perantaraan? Ini orang yang tak faham bahawa benda ni dibolehkan, disyariatkan. Maka berlaku, pergilah jumpa dia. Jadi dia kata, aku jumpa lepas asar hari Jumaat. So tengok, waktu mustajab tu, waktu yang ulama-ulama kata mustajab doa, kena tepat waktu tu dia pergi jumpa Haywah yang mustajab doa. Pada waktu mustajab doa, dia pun doa. Maka dia kata sekeliling tanah tempat dia duduk tu jadi emas. Kan? Ini orang panggil apa? Bomo tarik duit. Bukanlah kan. Maksudnya zaman sekarang tarik duit lah. Kan? Pi bawa plastik kosong, balik bawa guni duit. Kan? Ini bukan bomo, ini doa. Yang menarik lepas orang tu sonok lah tengok emas kelilingnya, dinar emas. Jadi dia kata apa? Dia pesan. Dia kata bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Ambil setakat hutang kau je. Dia sonok kan. Tengok cerita Alibaba tu kan. Ini aku nak ni, ni aku yang punya. Kasim Baba datang tu kan. Lalu dia ambil semua kosong, naik lori penuh, kosong gua. Tu penyambung terbus tak parah. Baik. Kemudian dia pun ambil 300 dinar. Hutang dia 300 dinar. Ini cerita Haywah bin Shuraih, salah seorang guru. Dan dia ni ada dalam kutub sitah. Maksud nama dia ada dalam semua kutub sitah, iaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud. Nama dia adalah salah seorang perawi. Dia perawi terkenal. Baik, dia kata hadatsani Abu Uthman Al-Walid bin Abil Walid an Abdullah bin Dinar tabi'i an Ibnu Umar. Ibnu Umar juga, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaz yang macam tadi juga makna dia.
Cuma lafaz dia beza sikit. Inna abarral birri, di antara sebaik-baik kebaikan yang boleh buat kepada mak ayah, di antara yang terbaik, ayyasla rajulu ahla wuddi abi, iaitu seorang anak menyambung hubungan yang telah dibuat oleh ayah dia. Maksudnya kawan, keluarga, sahabat, disambung terus. Kita panggil apa? Persahabatan ayah dia dan mak dia. Tu. Baik. InsyaAllah setakat tu kita berhenti malam ni. Kita berhentilah bab ke-20 hadis ke-41. InsyaAllah kita akan jumpa lagi banyak kisah hadis dan kisah yang boleh bagi semangat untuk kita mencari kebajikan dan pahala, bukan hanya dalam masa kita hidup, tapi selepas kita meninggal dunia. Semoga apa kita dapat malam ni menjadi manfaat untuk kita dan disebarkan. Maka disebarkan jadi pula pada yang tadi, iaitu sebarkan ilmu. Dapat pula sebarkan ilmu kepada semua orang, untuk kita insya-Allah. Semua manusia akan mati. Jadi selepas kematian kita amat berharap kepada ganjaran pahala dan kebaikan. Kalau siapa yang dah lama tak doa kepada mak ayah atau kepada orang yang dah meninggal, doalah banyak-banyak mereka menanti-nanti, sama ada di kubur, ziarah mereka dengan adab-adab ziarah kubur seperti salam dan sebagainya, ataupun di mana-mana kita duduk, kita doakanlah. Dan ramai orang yang bercerita kadang-kadang dia mimpi jumpa roh orang yang dah mati yang sedih. Ini kisah lah kan. Sedih kerana apa? Kurang didoakan. So, bila doa, dia mimpi balik gembira. Jadi kita fahamlah bagaimana orang di alam sana menanti doa kita. Sebenarnya kita nanti juga akan menanti doa orang yang masih hidup. Wallahu a'lam. Kita habis kat situ. So kita berhenti pada hadis ke-41, pada bab ke-20 hadis ke-41. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.